Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul yang bersusah payah menyampaikan risalah dengan penuh amanah. Sebagai umat, perbanyakkan kita melafazkan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang sama-sama kita hormati saf kepimpinan masjid, yang dikasihi Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertuah pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan mendengar beberapa himpunan yang diambil daripada risalah Ahsanul Zikri li Bayanil Adab fi Aidil Fitri, iaitu pada perkara-perkara yang menyatakan adab-adab di Aidil Fitri. Jadi pada pagi ini kita masih lagi berada pada bulan Syawal ataupun yang sudah sampai hampir pada 10 hari yang terakhir, 22 Syawal. Jadi kita nak sebutkan tentang beberapa adab yang dihimpunkan dalam risalah ini yang terkait sahaja dengan kita, iaitu yang pertama sekali pada perkara yang ke-17 yang telah pun kita dengar dalam khutbah kita baru-baru ini berkaitan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Mudah-mudahan jelaslah apa yang dimaksudkan dengan tuntutan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau kita lihat di dalam risalah ini menghimpunkan dua hadis yang kita akan cuba terangkan secara ringkas sebelum kita masuk pada adab yang selebihnya, iaitu dalam hadis daripada Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamud dahr, rawahul Muslim. Baik, hadis daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Al-Ansari ni maknanya orang Ansar. Ansar ni orang Madinah. Dia ada dua, sama ada Muhajirin ataupun Ansar ketika itu. Ansar orang Madinah. Kata dia, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, siapa yang puasa wajib maksud dia, habis saja puasa wajib itu diiringi dengan 6 hari di dalam bulan Syawal. Ini sebutan nama bulan yang betul, Syawal. Kalau ikut dalam hadis begitulah. Tapi kalau kita nak sebut Syawal pun tak ada masalah. Dia merujuk kepada bulan ni lah, selepas Ramadan, Syawal. Nabi sebut Syawalin. Siapa yang berpuasa 6 hari di dalam bulan Syawal, maka menyamai puasanya selama setahun. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Kemudian hadis yang kedua, sebelum kita cuba rungkai sedikit seputar masalah berkaitan dengan puasa 6 ni. Daripada Sahlin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamati la yadkhulu minhu ahad ghayruhum yuqalu ayna as-sa'imuna fayaqumuna la yadkhulu minhu ahad ghayruhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhulu minhu ahad. Daripada Sayyidina Sahl radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya di dalam syurga ada satu pintu namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ni ambil daripada kalimah dari segi bahasa Ar-Ray, makna dia titisan hujan yang pertama. Titisan hujan yang pertama. Kiasan kepada siapa saja hamba Allah yang Allah masukkan ke dalam syurga melalui pintu Ar-Ray ini, maka hilanglah dahaganya buat selama-lamanya. Ini kelebihan. Bersusah-susah atas dunia,
berlapar-lapar atas dunia, akhirat nanti hilanglah dahaganya buat selama-lamanya bila dia melintasi pintu yang namanya Ar-Rayyan. Dan pintu ini adalah pintu masuk kepada orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti. Atas dunia puasa, hari kiamat dia akan masuk pintu ni. Dan tidak ada seorang pun yang masuk melewati pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Pintu khas kepada orang yang berpuasa. Kemudian para malaikat bertanya, malaikat menyeru, aina saimuna, di mana mereka yang berpuasa atas dunia ni, yang rajin berpuasa wajib dan sunat. Maka kata wa yafayaqumuna, dan mereka pun yang berpuasa ni pun bangunlah dan masuk melaluinya. Dan tidak ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut kecuali mereka. Dan apabila telah masuk semuanya, maka ditutup pintu itu dan tidak ada seorang lagi pun yang akan masuk melewati pintu tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik. Kalau kita melihat permasalahan seputar puasa 6. Masih kalau kita lihat hari ini masih ada baki lagi lah siapa yang belum menunaikan atau melaksanakan, bahkan mungkin yang agak menggerunkan adalah belum memulakan puasa 6 ni. Kalau ikut kiraan hari ini masih boleh lagi. Baik, berkaitan dengan puasa 6 ini, bila disebut fadilatnya adalah menyamai setahun, maka kalau kita lihat antara pandangan para ulama, kiraan setahun itu ialah apabila disebut satu bulan ataupun satu hari berpuasa pada bulan Ramadan itu diganda 10. Berdasarkan hadis yang Nabi sebut, al-hasanatu bi asyri amsalha, setiap kebaikan ataupun amalan yang kita buat itu digandakan 10. Maka kalau 30 hari bersamaan dengan 300 hari. Dan diiringi 6 hari di bulan Syawal diganda 10 bersamaan 60. Jadi kalau 300 dengan 60 bersamaan 360 hari, menyamai setahun. Dan hadis ni juga kita dah dengar dalam khutbah baru ni, iaitu berpuasa itu adalah sejumlahnya setahun. 6 hari itu ataupun 6 hari di dalam bulan Syawal itu digandakan. Baik. Kemudian kalau kita lihat turutannya, sebaik-baik kita lakukan puasa sunat 6 hari ini adalah berturut-turut, bermula daripada 2 Syawal. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal selesai kan. Sebab tu ada sebahagian dia kata saya dah beraya dah. Maknanya dah beraya ni dah selesai dah puasa 6 dia. Itu turutan yang afdal lah, yang paling baik kalau kita mampu buat. Dan sekiranya tidak, maka boleh dilakukan dengan cara terpisah-pisah sehingga cukup jumlahnya 6 hari. Boleh. Contoh macam kita lah, orang yang entahlah nak cakap apa kan, banyak sangat jemputan dia. Kalau duduk di taman tu ada nama dia, open lorong pun ada. Open house lagi, open masjid, open surau, sarapan macam-macam lah kan. Hari ni saja Allahu Akbar. Kalau ikut jemputan tu banyak juga, ada organisasi, ada individu dan sebagainya. Jadi boleh dilengkapkan 6 hari itu asalkan dia dilakukan pada bulan Syawal sebelum berakhir pada bulan Syawal. Boleh gabungkan niat puasa 6 ni dengan puasa sunat Isnin Khamis. Contoh hari ni Isnin, kita puasa hari ni Isnin, maka dapat juga pahala secara automatik puasa sunat hari Isnin Khamis. Ataupun kalau jatuh pada hari yang sama, iaitu pada hari-hari putih, maka dapat juga pahala. Dan boleh qada puasa Ramadan itu sekali dengan puasa sunat 6 hari bulan Syawal, boleh. Tetapi lebih baik untuk diasingkan. Itu dia punya tertib dia lah. Kalau mampu asingkanlah. Puasa wajib, orang perempuan mungkin banyak, orang lelaki pun mungkin adalah keuzuran dia kenapa dia tak puasa kan. Jadi bila dia puasa qada tu boleh sekali kan. Tetapi kata Imam Ramli rahimahullah ta'ala, adalah lebih baik untuk dipisahkan. Maknanya buat yang wajib dulu, ada masa kemudian baru kita buat yang 6. Minta maaf, bukan dipisahkan, afdalnya dipisahkan. Tetapi kata Imam Ramli, kalau kita lakukan puasa qada, maka dapat secara automatik, saya ulang balik, bila puasa qada, kata Imam Ramli, dapat automatik pahala puasa 6. Puasa 6 Syawal. Maknanya kalau sebaik-baiknya kita pisahkan puasa qada, habis saja kita buat puasa sunat. Tetapi kata Imam Ramli boleh
boleh juga puasa qada itu. Maka kalau kita buat, automatik kita dapat pahala puasa sunat pada bulan Syawal. Adapun permasalahan tentang memenuhi jemputan tu, saya fikir jelas, senang sahaja. Tuntutan kita memenuhi jemputan tu satu tuntutan yang tinggi dalam agama kita. Sunat kita tu, kalau itu berbentuk jemputan yang seperti walimah dan sebagainya, wajib kita hadir. Cumanya bila kita puasa, kita tengok keadaan dia macam mana. Yang pertama sekali, Nabi sebut dalam hadis, kalau mana kita diberi jemputan, maka kita penuhi jemputan. Dan kalau kita berpuasa, maka kita doakan keberkatan pada tuan rumah. Dan kalau kita tak puasa, maka kita makanlah. Orang dah bagi kita makanlah. Yang keduanya, kalau kita puasa, tuan rumah kalau tuan rumah terasa hati atau tersinggung, contoh dia masak untuk kita, dia jemput kita, datanglah rumah saya hari ni, saya masak special untuk kamu, kita diam je. Sampai-sampai kat rumah, kita jemputlah makan, kita kata minta maaf lah Man, hari ni aku puasa. Sekiranya itu menyebabkan tuan rumah terasa hati, kecil hati dia, maka adalah afdal, utama untuk dia buka puasa dia. Mudah saja tuan-tuan, agama ni ajar kita tertib, akhlak semua lengkap. Dan begitu juga kalau kita ni tak puasa, datang ke rumah tuan rumah yang berpuasa, maka sekiranya perbuatan kita berpuasa itu menyebabkan ataupun tuan rumah itu berpuasa, maka tetamu kita ni segan nak makan, kita nak jamah ni segan. Sebab apa? Sebab tuan rumah puasa. Maka ketika itu utama dan dapat pahala kalau tuan rumah buka puasa dia. Dia datang dia kita mana nak makan depan orang puasa kan. Jadi bila tuan rumah puasa, kita pun tak makan. Tapi sekiranya perbuatan tu disedari orang tuan rumah, kalau dia buka puasa, maka itu lebih utama bagi tuan rumah tersebutlah. Dan makruh kalau kita batalkan puasa sunat kita saja-saja tuan-tuan. Ini larangan daripada Allah Ta'ala, iaitu Allah larang kita untuk membatalkan amalan-amalan yang kita sedang lakukan tanpa sebab, tak ada sebab. Sebab dia apa tu? Tak tahulah, malas. Sebab dia entahlah, letih sikit hari ni kan. Maka perkara tersebut adalah makruh. Baik. Kemudian kita lihat pada adab yang lain selain daripada puasa sunat pada bulan Syawal, iaitu pada bahagian yang kedua, adab berziarah dan bersilaturahim. Adab berziarah dan bersilaturahim. Ini insya-Allah dalam hari ini, esok dan hari seterusnya, ataupun di luar bulan Syawal juga boleh, kerana hadis-hadis yang disebutkan kita akan bacakan ni bersifat umum, bukannya ada pada bulan Syawal saja. Yang pertama sekali, kalau kita nak berziarah, kita kena perbetulkan niat kita. Kita kena ikhlaskan niat kita. Sebab tu ziarah ni benda yang kita memang buat senang, kita memenuhi jemputan, tetapi sebenarnya kita kena perbetulkan niat kita, kerana ada fadilat dia, ada kelebihan dia. Ada orang dia berjumpa dengan orang ni, dia pergi rumah beraya orang sini, dia dengan niat dia yang tertentu, ada sesuatu dia nak, mungkin nak pujian kot, mungkin pada kereta barunya, mungkin kita anggap itu saja biasa, boleh berlaku, ataupun pujian pada barang kemas yang dia ada dan sebagainya. Baik, tak mengapa, perbetulkan saja niat kita, buang niat tu perbetulkan niat kita. Niat dia buat adalah menyambung silaturahim kerana Allah, cukup. Itu niat ni dalam hatilah niat kita. Niat tak perlu kita sebut depan tuan rumah, wahai kata tuan rumah, aku datang rumah kau ni, kata niat aku untuk menyambung silaturahim. Tak, kita niat supaya Allah tahu niat kita silaturahim. Kena pernah disebut di dalam sebuah hadis menceritakan, Nabi SAW menceritakan bahawasanya ada seorang lelaki mengunjungi saudaranya di satu kampung, dan kemudian Allah mengutuskan seorang malaikat. Allah utuskan seorang malaikat. Bila kata seorang malaikat ni, maknanya malaikat tu dalam wajah apa? Manusia lah. Dan memang begitulah pun kelayakannya. Sebab tu kalau kita lihat, hanya Nabi kita SAW dia jumpa malaikat dalam bentuk yang original, bentuk yang asal. Adapun para sahabat yang lain dan mereka yang lain kemudian mereka berjumpa dengan malaikat dalam bentuk makhluk, manusia. Kan kita baca hadis dalam hadis 40 tu kan, Nabi duduk dengan sahabat dalam satu majlis, tiba-tiba datang seorang lelaki berpakaian putih bersih, bersangatan hitam rambutnya kan.
Kemudian orang memberi perhatian kepada dia. Kemudian dia tanya Nabi, dia yang jawab, dan Nabi membenarkan jawapannya. Tentang apa? Tentang iman, Islam, ihsan, tanda kiamat. Itu bentuk lelaki. Maka dalam hadis ini kata Nabi, seorang ni dia pergi ziarah saudaranya di satu kampung. Lalu Allah utus seorang malaikat kepada lelaki ini. Kemudian malaikat tu tanya kepada lelaki itu, apakah ada sesuatu nikmat yang kau nak daripadanya? Maknanya ada tak some interest yang kita nak daripada kunjungan kita tu? Ni malaikat tanya kepada lelaki tu. Kata lelaki tu tidak. Tidak, dia jawab kepada malaikat. Maka apa dia kata? Dan hanya saja aku mencintainya kerana Allah. Dia jawab pada malaikat. Dia pergi ziarah tu hanyalah kerana hanya dia cinta lelaki ataupun saudaranya itu kerana Allah. Maka malaikat itu pun menjawab kepada lelaki itu bahawasanya hanyasanya aku ini adalah utusan Allah, kata dia. Malaikat declare, aku utusan Allah. Dan dia sampaikan pesan, dia kata bahawasanya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya kerana Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis sahih. Maknanya cerita tentang satu orang lelaki pergi ziarah menyambung silaturahim, dan dia bagi tahu pada malaikat bukan kerana apa-apa ni, bukan kerana satu nikmat yang dia nak, tetapi kerana Allah dia mencintainya, lelaki itu, saudaranya. Lalu kata malaikat bahawasanya Allah mencintai kamu sebagaimana engkau mencintainya kerana Allah. Jadi bila kita ziarah ni, masa yang berbaki ni, perbetulkan niat kita. Walaupun dia kawan baik kita, mungkin kita ada sesuatu urusan bisnes dengan dia, tak apa, itu yang sampingan. Cuma niat kita sambungkan silaturahim kerana Allah, cinta kerana Allah, dan sesungguhnya Allah akan mencintai kita. Itu penting. Kemudian yang keduanya, memulakan dengan kerabat yang hampir terlebih dahulu. 22 Syawal dah masuk, dah nak penghujung Syawal ni. Apakah telah kita ziarah kaum kerabat kita terlebih dahulu, ataupun kita melebihkan orang lain selain pada mereka? Maka ini satu perkara yang tidak menepati sunnah dan adab pada Aidilfitri. Adab yang sebaiknya bila masuk bulan Syawal ni, kita dituntut untuk menziarahi kaum kerabat kita dahulu. Adik-beradik, siapa lagi? Ayah mak kita sudah tentu, siapa lagi? Saudara mara kita, Pak Teh kita, Mak Lang kita, Pak Long kita, adik-beradik kita tu. Kadang-kadang kawan kita di Kulai kita sampai, tapi adik-beradik kita kadang-kadang di kampung-kampung dekat-dekat aja, tak ziarah pun. Kenapa tak ziarah? Kalau kita lihat dalam sebuah hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling layak untuk dijadikan teman rapat untuk berkawan? Dia tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapa ni banyak-banyak manusia yang aku kenal ni nak jadikan teman rapat untuk berkawan? Nabi jawab apa? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibumu dan kemudian bapa. Maknanya kerabatlah tu, al-aqrabin, yang dekat dengan kita ni. Mak ayah kita, mak dulu, mak. Ada mak kat kampung seorang tinggal, malah balik ni sibuk beraya lah mak kat Semenyih ni, tak balik dia ataupun ayah. Dan kemudian barulah kata Nabi, mereka yang paling hampir denganmu mengikut tali kekeluargaan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan kemudian baru saudara mara kita yang ada tali kekeluargaan. Bila kata sebut tali kekeluargaan ni, jelaslah adik-beradik kita lah. Adik-beradik kita. Sebab tu kita lihat ramai orang hari raya ni kadang-kadang dia sengaja tak mau ziarah. Sebab yalah, itulah dia punya, tak rasa tak puas hati dengan adik-beradik. Time tu dia zahirkan. Mungkin dulu sebab arwah ayah dulu bagi tanah tak berapa nak adil, bagi dia. Ataupun mungkin dalam banyak adik-beradik belajar pandai sampai habis universiti, dia seorang je sampai SPM tak habis. Contoh, pasal apa? Pasal waktu dia anak sulung, dia ikut ayah dia. Ada pernah berlaku tuan-tuan, saya dengar sendiri dia cerita. Dia jumpa ayah dia sakit lah, dah berumur, dah berusia ni. Tapi ayah dia ni ada satu habit,
tak nak pergi hospital. Tak nak pergi hospital. Tuan-tuan dia tak nak pergi hospital. Kalau ada yang pakcik-pakcik saya nak tanya kan, suka tak pergi hospital? Kebanyakan orang-orang yang dah berusia ni dia tak nak pergi hospital. Yalah kan, di hospital tu macam-macam keadaan dia kan. Jadi bila dia tak nak pergi hospital ni, anak menantu dia ni bawalah, bila dia mengadu dia sakit, bawalah pergi hospital, dia tak mau. Jadi biasalah anak-anak ni cabaran dia tu lah. Waktu nak berbakti, cabaran paling tinggi waktu ayah-ayah sakit. Orang tua kita sakit, uzur waktu tu lah. Waktu telah mencabar kesabaran kita dengan hal urusan kita dan urusan dia. Sebab tu kata Ustaz Abdul Samad, dia kata apa? Orang tua ni, mak ayah kita yang dah lanjut usia ni, masuk 70, 80 ni, dia ibarat macam Al-Quran buruk lah. Quran buruk. Quran buruk ni nak dibuang berdosa kan? Nak dibaca tak boleh dah. Dah buruk dah. Tulisan pun kita tak boleh baca. Nak dibuang berdosa, nak dibaca tak boleh. Macam tu lah orang tua kan? Nak dibuang mak ayah kita tak boleh, berdosa kan? Kalau kita nak faham dia, susah. Jadi kita biarlah sehingga sampai masanya Al-Quran buruk itu akan hilang sendiri. Akan tak boleh lagi digunakan. Begitulah sampai masanya bagi manusia, sampai Allah jemput dia. Kita kena berbakti. Jadi bila dia balik jauh tuan-tuan, di Johor Bahru, daripada duduk jauh, duduk mana saya tak ingat. Jadi dia balik semata-mata nak tengok ayah, tapi ayah tak nak pergi hospital. Dia cuma tak nak pergi hospital kerajaan tuan-tuan, tapi klinik swasta dia nak. Klinik swasta, sekali dia pergi berubat dia, pernah lah sekali dua dia kata RM800. Dah lah kawan tu suami isteri bukan senang sangat. RM800 nak ubat ayah swasta. Kerajaan tak mau. Kalau pergi kerajaan dia marah, dia magam. Jadi tak tahulah anak ni hilang sabar, dia kata pada ayah dia, dia hentak meja, dia kata pada ayah dia, ayah tahu tak? Ayah tahu tak, saya ni susah dulu sebab ayah. Tu perkataan anak dia simpan lama tu. Saya ni susah dulu sebab ayah. Sebab apa? Sebab dia nak sulung. Adik-beradik semua belajar elok. Dia seorang kena layan ayah dia waktu kerja tu. Ayah dia buat cuba projek ni, tak jadi. Buat kerja ni, tak jadi buat kerja ni. Habis masa dia. Akhirnya waktu SPM tu dia buat kerja teksi. Baru umur 18, 17. Jadi benda tu sampai umur dia dah anak ramai, dia cakap ayah dia dah sakit, dah tua kan. Ayah kata saya ni susah sebab ayah. Saya ni susah sebab ayah. Dia nak cerita pasal ayah dia tak mau pergi hospital je. Tapi nak pergi hospital swasta, belanja dia tinggi. Dan sedih juga ayah dia mengakulah, ayah dia minta maaf pada dia. Jadi saya fikir perkara ni dalam bulan Syawal sepatutnya benda ni telah diselesaikan awal. Sebab tu Nabi kata yang paling layak kita jadikan teman, rakan, berkawan adalah ayah ibu kita, ayah kita dan tali yang ada tali kekeluargaan. Dan kalau seorang anak yang kematian ayah dia dah meninggal dunia, antara yang Nabi SAW suruh kita buat adalah berbakti kepadanya, menyambung silaturahim. Dengan siapa? Dengan keluarga, sahabat arwah ayah kita. Ini kita kena ada satu habit. Kita mesti ada biasa buat macam ni. Ayah kita dah tak ada dah, ayah kita dah meninggal. Jadi kita yang masih ada ni sebagai anak, antara tuntutan agama kita yang Nabi pesan kepada kita adalah sambung silaturahim dengan saudara-saudara ayah kita, arwah ayah kita. Dalam hadis riwayat daripada Ibn Hibban, barang siapa yang ingin menyambung silaturahim ayahnya yang ada di dalam kubur, siapa yang ingin menyambung silaturahim yang ayahnya yang ada di dalam kubur, maka sambunglah tali silaturahim dengan saudara ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia. Anak-anak bujang, anak-anak lelaki yang dah dewasa, termasuk arwah ayah kita, ada kawan lagi tak? Masih hidup lagi tak? Kalau dah meninggal sekalipun, keluarga sahabat ayah kita, kita kena santun juga. Paling kurang kita tanya khabar dia. Kalau kita boleh tolong, tolonglah. Mungkin anak dia tengah minta perlukan pertolongan, kita pula ada kedudukan, ada mungkin ada boleh kita bantu dia, bantulah. Ini kebaktian yang Nabi pesan. Dan dikuatkan juga di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah yang bermaksud, sesungguhnya kebajikan yang utama ialah apabila seorang melanjutkan silaturahim dengan keluarga sahabat ayahnya. Maknanya kita kena sambung
ukhuwah, silaturahim, ziarah, iaitu siapa mereka? Kawan-kawan ayah kita lah, kawan-kawan arwah ayah kita. Cari, tanya mak masih hidup lagi kan, tanya mak ayah dulu kawan dia siapa, duduk jauh, mungkin dulu kerja jauh, akhirnya dia pindah duduk kampung, kawan-kawan tinggal tapi kawan baik dia. Carilah kawan-kawan arwah ayah kita, ada keluarga mereka, tanya khabar apa yang sekurang, menyambung silaturahim. Dan yang ketiga, mendahulukan orang yang bertakwa. Ini nak cerita apa ni? Tentang adab ziarah turutan dia. Pertama tadi, niat kita ikhlas untuk silaturahim tu kerana Allah. Maka apa kelebihannya? Fadilatnya Allah cinta kepada orang macam ni. Malaikat kata Allah mencintaimu. Dan yang keduanya, iaitu kita ziarah al-aqrabin, yang terdekat dengan kita dulu, baru kita keluar kepada yang lain. Melainkan kalau tempat kita tu jiran sebelah rumah, tu dekat dah jemput kita, pergilah. Tapi jangan dilupakan yang kita sebutkan tadi. Yang ketiga, dahulukan orang yang bertakwa. Dahulukan yang bertakwa bila ziarah. Contoh macam di kampung kita ni, dah tentulah ada 1-2 orang manusia yang kita sangat hormat, dan dia ni satu orang yang soleh, yang boleh kita kata orang yang bertakwa, orang yang baik. Maka pakatlah kita berapa orang, pergilah ziarah dia pada Syawal ni. Ni dah habis Syawal, rumah dia tak ziarah, padahal dia orang yang banyak jasa pada masyarakat kita. Ziarahlah dia, kerana itu tuntutan yang dituntut, yang mana Allah menyebutkan dalam satu perintah Allah Ta'ala, wa man yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada'is was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka itu ditempatkan di dalam syurga bersama siapa? Para nabi. Siapa lagi? Para siddiqin. Siapa lagi? Para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Apa Allah kata? Dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan kepada orang-orang yang taat. Ini turutannya. Nanti dalam Syawal ni, dalam risalah ini tentang menyatakan ada Aidilfitri ni, dahulukan orang yang bertakwa. Kalau dalam konteks kampung kita ni, bagi saya lah kan, antara yang kita boleh kategorikan sebagai orang yang kita hormati adalah imam-imam kita. Sebab imam-imam ni antaranya adalah orang yang menjadi tempat rujukan kepada masyarakat secara tradisi dan hukumnya begitu. Sebab tu imam-imam, saya taklah kata pada imam ni saya nak sebutkan, nak bagi kredit pada imam tertentu, tidak. Secara generalnya begitulah dalam satu kawasan, komuniti kita, siapa dia yang kita angkat dia supaya menjadi tempat rujukan kita, khususnya berkaitan dengan hukum hakam, fardu ain, solat dan sebagainya, itu imam. Maka kalau kita buat jemputan ke, atau kita nak berziarah ke, berziarahlah tempat rumah mereka. Betul tak? Ini sebulan habis tak peduli pun. Yang sedihnya kalau kita buat jemputan tak jemput, tu lagi sedih. Kecil hati imam tu kan, tak jemput aku, apalah salah aku, macam tu lah imam tu. Kenapalah tak jemput? Besar kanopi dia, sampai 3 kanopi, tak jemput pun aku kan. Jadi kalau ikutkan turutan adabnya, antara tuntutannya adalah kita ziarah orang yang lebih bertakwa. Maknanya orang yang taat, orang yang saleh, orang yang baik, orang yang dihormati, orang yang kita sendiri angkat jadi ketua kita. Pergi ziarah dia. Lebih-lebih lagi orang yang banyak jasa pada masyarakat, pada kampung kita ni. Ramai, takkan tak ada, mesti ada. Kalau dia dah tak ada pun keluarga dia. Itu tanda ingatan kita. Tanda ingatan kita. Baik, kita terus jamin kepada tetamu yang bertamu. Tetamu yang nak bertamu, nak ziarah ke rumah orang, pertama sekali maklumkan kunjungan. Ini adab dia, Aidilfitri. Ni hari ini kalau nak pergi rumah siapa-siapa, saudara sekalipun, maklumkan kunjungan dia. Sebab apa? Beritahu sebelum datang agar tuan rumah sempat membuat persiapan. Kerana kita tahu tak semua orang bersedia, dan tidak semua orang rumah dia dalam keadaan sempurna. Tak semua. Dan itu kita tahu, dan itu berlaku pada kita. Maksudnya kita pun kalau boleh orang nak datang, kita nak bagi yang terbaik kan. Janganlah dia datang kita tak ada, kita datang kita tiba-tiba ada urusan, jadi dia pun tetamu tak dapat diraikan. Maka antara adabnya bila kita nak berkunjung, maklumkan terlebih dahulu dan pilih waktu yang sesuai. Antara waktu yang tak digalakkan adalah selepas zuhur dan selepas isyak.
Kerana waktu tu adalah secara adatnya sedang berrehatan ahli keluarga kita. Sebab tu kalau melainkan dia pelawar kita. Malam ni lepas isyak datang rumah je, ada sikit lah jamuan raya saya nak buat. Itu dia memang welcome, maka datanglah. Tapi secara adatnya waktu tu tak sesuai. Waktu tu sedang mungkin ahli keluarga, terutamanya isteri dan anak-anak perempuan sedang meleraikan pakaian-pakaian mereka untuk hidup, untuk dalam keadaan berehat-rehatan bersama ahli keluarga, maka tak sesuai ketika waktu nak tidur dan sebagainya dan berehat. Baik, kalau ziarah bawa buah tangan atau hadiah, ini insya-Allah kalau kita boleh amalkan. Dan memang ada orang dia sangat amalkan. Bila orang datang rumah dia takkan biar untuk balik, melainkan ada sesuatu dia suruh bawa balik. Walaupun sedikit mungkin. Kadang saya ambil contoh macam mak saya kan. Kita pun anak-anak pun kadang mak tak payahlah, mak tak padan lah nak bagi. Kadang bukan apa pun dia ambil. Benda tu bukannya, tapi dah terbiasa. Orang datang ke, dia pergi tempat orang ke, dia bagi. Maka itu antara adab lah. Kalau kita boleh, itu memang subhanallah, tuan rumah memang besar hati sungguh kalau kita bawa sesuatu pada dia. Beri salam terlebih dahulu dan ketuk pintu. Antara adab ketuk pintu yang Nabi SAW tarbiyah pada para sahabat, mereka akan menggunakan hujung kuku mereka untuk mengetuk pintu Nabi SAW, dan tidak melebihi 3 kali, Ustaz. Tidak melebihi 3 kali hujung kuku. Kalau kita kata hujung kuku setakat gitu 3 kali. Dan sekiranya disuruh masuk, masuklah. Jika disuruh pulang, maka pulanglah. Itu adab dia. Ketuk 3 kali, bukan hempuk. Ketuk 3 kali menggunakan hujung kuku. Sebab tu antara adab ni, kata Imam Nawawi, ia menembati hadis. Maknanya adab ni memang sebut di dalam hadis tentang perbuatan para sahabat ketika berkunjung ke rumah Nabi SAW. Kecuali, kata Imam Ibn Arabi, dia kata melainkan keadaan-keadaan yang tertentu. Apa keadaan dia? Sekiranya tuan rumah tak perasan atau rumah tuan rumah tu terlalu besar. Rumah kawan tu besar tuan-tuan, 2 tingkat, dapur tarik belakang, extend lagi. Mungkin dia anak beranak tengah makan kat dapur, kita ketuk macam ni, balik awal lah. Balik awal, Assalamualaikum, ni ada nak ziarah. Bukan dia tak sudi, tapi dia tak dengar. Maka kata Imam Ibn Arabi, boleh melebihi 3 kali dan ketukan lebih keras atau kuat. Boleh begitu. Itu antara adab dia lah. Dan ini Nabi SAW ajar pada para sahabat. Maknanya kita kalau dalam keadaan yang biasa, kita boleh amalkan sunnah ini. Bila mana dia ketuk 3 kali, bagi salam, dalam keadaan kita tahu dia dengar apa yang kita sebut dan kita buat, tapi maknanya dia tak sedia terima kita lah. Nabi kata apa? Baliklah. Sebab tu kita akan baca di hujung nanti, para ulama sufi, sebahagian mereka sangat tertunggu untuk disuruh balik. Masya Allah, tuan-tuan. Kita datang kalau boleh nak duduk sejam 2 jam nak sembang dengan dia. Sebahagian ulama sufi bila disuruh balik, maka mereka sangat gembira. Sebab apa? Mereka beriman dengan perintah Allah Ta'ala. Ada Allah perintah dalam satu ayat, kita baca di hujung. Dan jangan bersedih jika kunjungan kita tidak diterima. Jangan sedih lah. Allah sedih dia, masuk dalam Facebook. Ceritalah apalah kawan aku kan. Kita kecil hati. Baik, tak apa. Itu naluri manusia lah. Hati manusia memang sensitif. Orang, lagi-lagi orang zaman-zaman hujung ni sangat-sangat sensitif. Kadang-kadang tak ada kena-mengena pun, atau kadang-kadang benda kecil je, tapi sensitif. Jangan saya cerita, bagi contoh dulu. Ada orang ayah-ayah muda, nak kata muda tak berapa muda, anak ramai dah, umur mungkin dalam 40 macam tu. Dia kecil hati. Sebab apa kecil hati? Kecil hati dia tak nak datang masjid dah. Sebab apa kecil hati tak nak datang masjid? Pasal ada jemaah masjid tu dia marah anak dia. Itu je. Itu sahaja. Marah anak dia bising, marah anak dia. Nampak pula depan dia, kecil hati dia. Kecil dia tuan-tuan, sampai dia tak datang lah. Tu kata jati diri ataupun kekuatan jiwa ayah-ayah pada hari inilah kita lihat. Jangan bersedih jika kunjungan tidak diterima. Solusi dia mudah sahaja, kata ulama, sangka baik sahajalah, kerana tidak semua orang mampu untuk menyatakan keuzuran mereka. Tak semua. Dan kita pun takkan ceritakan apa masalah kita. Kebanyakannya kita macam tu. Kita tak nak cerita dalam rumah kita ada orang tua, mak kita yang sakit, yang kita tengah jaga, nak salin pampers contoh. Atau anak-anak kita tengah demam, ataupun apa saja halangan. Kita tak mau cerita kepada orang lain. Maka kita sebagai tetamu sangka baik dulu. Ini tertib dia.
Boleh jadi tuan rumah tak perasan, mungkin mereka bersama dengan keluarga, atau mereka tak bersedia menerima tetamu kerana keadaan rumah mereka tidak sempurna. Rumah tengah bersepah tuan-tuan, atau rumah dalam keadaan yang tak sempurna rumah orang lain, maka dia tak sedia nak terima tetamu. Sebab itu hayatilah kata-kata seorang tabi'in, iaitu Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Apa kata dia? Jangan berdiri di depan rumah orang yang tidak menerima ziarahmu. Jangan berdiri di depan rumah orang yang tak mau terima ziarah kita. Apa dia? Mungkin kamu ada urusan dan tuan rumah juga ada urusan, dan ketahuilah urusan tuan rumah itu lebih utama daripada urusan kita. Itu kedudukan dia. Kita ada urusan, ada hajat, ada tujuan, ada benda kita nak jumpa dia, ada niat, ada tujuan kita. Dan ketahuilah tuan rumah juga ada urusan, ada orang sakit, ada keadaan tak yang tak sesuai untuk terima tetamu. Maka dalam dua keadaan ini, kata Qatadah mengatakan, ketahuilah bahawa urusan tuan rumah itu lebih utama daripada urusan kita. Bila kita letak macam tu, kita tak akan kecil hati, kita tidak akan terlalu bersedih, dan kita akan bersangka baik. Dan kita rasakan urusan kita lebih penting daripada tuan rumah. Bila tuan rumah tak mau terima kita, kita rasa macam tuan rumah ni tak hormat tetamu ni. Tak, bukan begitu, bukan begitu. Ini tertib dia. Ini benda ni disebut oleh ulama' supaya kita faham. Sebab dalam Syawal ni banyak kita ziarah-menziarah dan kunjung-mengunjung. Maka mungkin di sini kita akan lihat tak betul lah setengahnya melakukan perkara yang sebaliknya. Baik. Dan contohilah akhlak ulama' sufi. Ada setengah ulama' sufi gembira dan berharap agar mereka disuruh pulang kerana mereka beramal dengan perintah Allah Ta'ala. Dalam surah An-Nur ayat 28, Allah menyebutkan dalam firman-Nya yang bermaksud, jika seorang daripada kamu meminta izin sebanyak 3 kali dan tidak diizinkan, maka hendaklah dia pulang. Hendaklah dia pulang. Maka ini perintah Allah Ta'ala. Jadi mereka ni bila tak diizinkan, mereka buat sunnahnya 3 kali dan tak diizinkan, mereka pun pulanglah. Maka disebut, kita lihat bagaimana sebahagian daripada ulama' mereka itu, mereka pulang dan mereka gembira kalau disuruh pulang. Kerana itu perintah Allah Ta'ala. Kerana itu perintah Allah. Yang keenam, tidak berdiri di muka pintu. Kita bila datang rumah orang, jangan terus berdepan dengan pintu rumah. Katalah ni pintu rumah atau rumah, jangan kita duduk berdepan dengan pintu rumah. Sebab apa? Kerana dibimbangi jika yang membuka pintu itu adalah orang yang bukan mahram kita, atau terlihat sesuatu yang tidak sepatutnya kita lihat. Betul tak? Kalau kita duduk depan pintu orang, kita ketuk, kita bagi salam, kawan tu buka pintu, yang buka tu siapa? Mungkin isteri dia, dalam keadaan mungkin auratnya tak sempurna. Mungkin yang buka tu anak perempuan, anak dara dia yang dah akhir balik, dalam keadaan aurat tak sempurna. Atau bila buka pintu tu kita melihat keadaan rumah yang tidak sempurna. Ini perkara-perkara yang tidak sepatutnya seorang tetamu nampak. Maka Nabi ajar kepada para sahabat, hendaklah meminta izin daripada tepi rumah. Bagi salam dan ketuk pintu. Tepi rumah, jangan berdepan dengan pintu rumah. Sebab itu, kalau kita lihat, Nabi menyebutkan dalam hadis yang bermaksud, janganlah kamu datang ke rumah orang yang berhadapan pintunya, tetapi datanglah dari bahagian tepinya dan mintalah izin. Jika disuruh masuk, maka masuklah. Jika tidak, baliklah. Siapa sebut? Nabi sebut. Mudah saja, simple saja kita. Bila datang rumah orang, jangan duduk berdepatan dengan pintu rumah dah. Minta daripada tepi, minta izin masuk. Jika disuruh masuk, silakan. Jika tidak, baliklah. Itu adab yang Nabi SAW ajar kepada kita. Itu yang saya sebut kan. Ini kebanyakan masyarakat kita, kalau dah terbiasa sangat dengan rumah tu, dia tak kisah tuan-tuan. Assalamualaikum dah sebelah kaki dah dalam rumah tu. Warahmatullah dah duduk dah kat meja makan kat dapur tu. Berlaku kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum ni kat tengah ruang tamu. Sampai dalam duduk. Mana tahu dah rumah tu laki kawan tu tengah duduk santai, takkan baju kan, tengok apa buat tu kan, tidur ke, menganga ke. Tak boleh tuan-tuan, terselak kain ke kan, tak boleh. Memang kita pun gurung, kadang-kadang suami-suami dia pun patuh balik tamu tu kau gitu, apa ni kan, cuba pesan lain kali masuk tu bagi salam dulu, jangan masuk kan. Sebab dalam keadaan kita tak bersedia. Kalau pula yang tuan rumah tu imam kan,
Biasa tengok serban elok kan, rumah dia lain tu kan. Jadi ini semua boleh mendatangkan benda-benda yang tak sepatutnya. Kawan tu pula jadi suka bawa cerita keluar rumah. Apa yang berlaku dalam rumah orang dia bawa keluar. Tadi aku pergi rumah Zainab, macam kau nak tahu cerita aku nampak apa? Parah tuan-tuan, parah. Jadi sebab tu yang ketujuh, menyatakan nama sebenar. Nabi SAW sangat membenci orang yang tidak memperkenalkan dirinya ketika mengetuk pintu. Satu hari seorang sahabat Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, dia datang rumah Nabi untuk menjelaskan hutang ayah dia. Jabir radhiyallahu anhu datang rumah Nabi nak jelaskan hutang ayah dia. Lalu Nabi tanya, siapa? Kata Jabir, aku. Lalu Nabi mengatakan aku, seolah-olah Nabi tidak menyukai ucapan sebegitu. Faham tak? Bila dia ditanya, tuan rumah tanya siapa, kita kena sebut nama kita. Alah ustaz, benda biasalah. Bukan, ni pertama sekali kita nak sebut, ini sunnahnya yang Nabi ajar pada sahabat. Macam contoh kita ada anak-anak kecil kita atau cucu kita, ada yang kecil kakak, ada abang, ada kakak. Yang kecil ini panggil kakak dia dengan nama je. Contoh nama kakak dia Aisyah. Dia nak mainan, dia kata Aisyah. Dia sebut Aisyah. Mak dengar, Aisyah. Kan kakak tu. Panggillah kakak, Kak Aisyah. Macam itulah. Mak pun tak, seolah-olah tak suka anak kita buat macam tu. Seolah-olah begitulah nak bagi faham. Bila Jabir kenalkan dirinya aku, maka Nabi kata aku. Seolah-olah Nabi tak suka dengan yang diucapkan oleh Jabir. Maka sunnahnya, adabnya, kita perkenalkan diri kita, nama kita siapa. Melainkan kalau dalam situasi tak payah perkenalkan diri. Bukan suara tuan-tuan, bunyi motor kita pun dia kenal dah. Bukan kita dia kenal, bini dia kenal dengan motor kita. Tu kawan baik abang dah datang dah tu. Dah 20 tahun dah bunyi motor tu dia dengar. Tu kawan baik abang dah datang tu bang. Siapa tu kan? Tak payah sebut nama. Kalau dia bagi salam lagilah kenal siapa kan. Itu situasi yang kita kata kita faham lah. Tapi dalam keadaan biasa, kenalkan diri kita, sebut nama kita. Sebab tu kalau kita berjumpa, sebaik-baiknya kata ulama adalah kita tahu nama dia. Dan satu yang zalim bagi seorang yang berpisah di antara dua saudara dalam keadaan dia tak kenal nama saudara tersebut. Contoh kita jumpa satu orang, kita sembang dengan dia, berborak, kemudian kita berpisah. Kemudian orang tanya, tadi sembang dengan siapa? Kita pun termenung je, entahlah aku, tu biasa kan? Entahlah aku tak ingat. Bukan tak ingat, tak tanya nama. Maknanya kita tanyalah nama dia. Bila sebelum kita berpisah, at least kalau kita ni bukan yang suka bersembang atau tak reti nak mulakan conversation, kita tak reti kan, jadi kita pun taklah nak sembang lama. Sekurang-kurangnya kalau beraya rumah orang, dalam rumah tu ada 2-3 tetamu, kita tanya khabar dia tu alhamdulillah, tapi paling baik kita tanya nama dia kan. Sekurang-kurangnya bila berpisah tu kita tahu nama dia siapa. Itu antara adab yang kita boleh lakukan. Itulah antara adab. Ini penghujung sekali. Dan tidak masuk melainkan setelah mendapat keizinan. Ini common. Buka kasut dan susun dan sebagainya, tidak mengintai mengendap ke dalam rumah, tidak memasang telinga dan mencuri perbualan, mendengar perbualan keluar rumah. Ini larangan. Sebahagian orang memasang kedua telinganya dan untuk mendengarkan perbualan tuan rumah di bilik sebelah atau perbincangan mereka dengan keluarganya atau perbualan kaum hawa dari penghuni rumah tersebut, dan hal-hal itu adalah bersifat rahsia. Kalau benda tu secret, jangan kita nak curi telinga kita nak dengar perbualan mereka ni antara anak beranak. Jangan. Dan benda tu rahsia, dan perbuatan itu tidaklah sepatut dilakukan oleh seorang muslim yang berakhlak mulia, dan sekiranya niat mendengar dan mencuri pendengaran itu tujuan yang buruk, maka hukumnya haram. Saja curi pendengaran pasal nak bawa keluar cerita tu, nak cerita kat orang. Kalau tak, fitnah adu domba. Ataupun yang kita sebutkan benda-benda yang tak sepatut mengaibkan. Memang benda tu berlaku tapi kita niat kita nak aibkan, maka kita dengar. Kata ulama, haram bagi mereka yang curi pendengaran dengan niat yang buruk atas perbuatannya. Ni hati-hati. Pergi rumah orang, seolah kita pekakkan telinga dan buta mata kita melihat keadaan rumah tu. Jangan kita bawa keluar, cukup setakat tu. Walaupun tu rumah pesan kepada kita, buatlah macam rumah sendiri. Walaupun dia pesan tu kiasan je, jangan kita buat betul-betul macam rumah kita. Itu adab masyarakat Melayu kita macam itulah. Supaya tetamu tu selesa, selama tu tak rasa kekok dan sebagainya. Baik, jangan duduk selagi belum mendapat keizinan. Ini adab.
Tuan rumah bagi masuk, dia tahu nak suruh kita duduk kat mana. Bila kita masuk rumah orang, ada tempat yang dia tahu tak sesuai kita duduk, maka tunggu dulu. Dan kalau kita lihat banyaklah, saya nak sebut ni mungkin panjang, tetapi benda-benda ni biasa berlaku. Jamah makanan yang dekat terlebih dahulu. Jangan mengamati tempat makanan keluar. Jangan buat perangai datang rumah orang nak tunggu apa makanan nak keluar, jadi tengok je tempat keluar makan tu, dapur contoh dia. Itu bukan adab dia. Dan tidak membiarkan anak-anak merosakkan harta di rumah orang. Ini tanggungjawab mak ayah lah. Bila bawa anak kecil yang agak buas, agak liar, yang aktif, maka pastikanlah tak rosakkan barang mata rumah. Dan hukum fiqah yang kita dapat pada pagi ini sedikit, tidak mengimami tuan rumah di rumah mereka. Ini. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, barang siapa mengunjungi suatu kaum di rumah mereka, maka janganlah mengimami mereka, namun hendaklah salah seorang daripada mereka, iaitu tuan rumah, menjadi imam. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Adabnya begitu. Kalau kita datang rumah orang, contoh kita datang ziarah rumah kawan tu, masuk waktu solat, kita nak semayang jemaah sama-sama dengan dia, maka sebaik-baik yang menjadi imam tu siapa? Tuan rumah. Mak Nabi kata, jangan kamu mengimami satu kaum di rumahnya, di rumah mereka, tuan rumah lah, melainkan kita jadikan tuan rumah tu sebagai imam. Akan tetapi sekiranya tuan rumah mempersilakan kita untuk menjadi imam atas sebab faktor ilmu, alim dan juga umur. Contoh yang datang rumah kita tetamu ni pangkat pakcik, jadi bila nak semayang sama-sama ni, kita persilakan, tuan rumah persilakan, pakcik silakan imam, pasal dia orang lebih usia daripada kita. Atau dia satu orang yang alim, kita kenal dia orang alim, dia orang yang ada lebih ilmu daripada kita, maka kita hormat dia, suruh. Melainkan, kata ulama', melainkan kalau tuan rumah mempersilakan dan mengizinkannya menjadi imam disebabkan ilmu, keutamaan dan umurnya, maka ia boleh menjadi imam menurut sebahagian ahli ilmu. Wallahu alam. Jadi itulah pada pagi ini sedikit sebanyak tuan-tuan yang kita boleh kongsikan, iaitu saya mengambil manfaat daripada risalah Ahsanul Zikri li Bayanil Adab fil Aidil Fitri. Banyak sebenarnya dalam risalah ni, dia menghimpunkan daripada malam raya lagi. Apa nak buat, jadi sebabkan perkara dah berlaku, jadi kita tak sebut. Cuma terkait mula daripada puasa 6 sampailah adab ziarah menziarahi sesama kita. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan menjadi panduan kepada kita lah, supaya kita dapat memaknakan Syawal kita. Seperti mana usaha kita nak memaknakan Ramadan kita nak buat Ramadan kita supaya penuh makna dengan ibadah-ibadahnya. Dan itulah juga Syawal, kita nak memaknakan Syawal kita tak berlalu dan tak berjalan begitu saja. Ziarah hari-hari tapi niat kita sebab benda lain. Jadi perbetulkan niat kita. Niat kita kerana sambung silaturahim, kerana Allah. Maka Allah mencintai kita, dan begitulah adab-adab yang lain. Pasti banyak kekurangan dalam penyampaian, saya mohon kemaafan. Aku li qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi